sebentar, Tuhan tolong kabulkan. You stop talking, then I look at you lah. Then if you run out of things to say, then you just look at me. Then I would jump in with a question. Okay? Hati ini hanya rindu. All the answer. If I answer, then I will give ridiculous discounts. Segala cara telah ku coba agar aku bisa tanpa dirimu. Namun semua berbeda, sulit ku menghapus kenangan bersamamu. Ku ingin saat ini engkau ada di sini, tertawa bersamaku seperti dulu lagi. Walau hanya sebentar, Tuhan tolong kabulkan. I think I would prefer just like after they speak one question. Ini tak terima Wait, 3 questions and 2 questions. 1 person. hati ini hanya rindu. Shorter, 15 minutes. Shorter is better. Okay. Nanti we have to think of the people watching. Okay, they focus on you for more than. Ku ingin saat ini engkau ada di sini, tertawa bersamaku seperti dulu lagi. Walau hanya sebentar, Tuhan tolong kabulkanlah. Bukannya diri ini tak terima kenyataan. Oh, bukannya diri ini tak terima kenyataan. Hati ini hanya rindu. Oh, hati ini hanya rindu. Ku rindu senyummu, Ibu. Waktu pertama kali kulihat dirimu hadir, rasa hati ini inginkan dirimu. Hati tenang mendengar suara indah menyapa. Geloranya hati ini tak kusangka. Rasa ini tak tertahan. Hati So, cue come from who? ini selalu untukmu. Terimalah lagu ini dari orang biasa, tapi cintaku padamu luar biasa. Aku tak punya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan terima kasih kerana bersama kami pada tengah hari bersempena dengan seminar franchise secara online. Webinar yang kami bawakan pada tengah hari ini akan bertumpu kepada pakej perniagaan franchise mampu milik. Jadi barisan tetamu yang akan kami bawakan secara dalam talian kepada tuan-tuan dan puan-puan di rumah atau di mana saja anda berada adalah untuk membantu anda menyelesaikan pelbagai persoalan dan juga memberi perincian
tentang apa sebenarnya pakej perniagaan franchise mampu milik ini. Kita semua sudah pun rasai kesan COVID-19 dari segi kesannya kepada perniagaan masing-masing dan juga kepada nilai perniagaan kita, di mana keadaan perniagaan di luar sana tidak mungkin sama seperti sedia kala. Dalam pada kita menjalani SOP baru ataupun kelaziman baru yang ditetapkan oleh kerajaan, sudah pun kita sedar bahawa mungkin keuntungan kita sudah pun berbeza. Jadi ada penonton di luar sana yang mungkin ingin merubah model daripada model yang sedia ada kepada model franchise. Ada juga di antara anda yang menonton siaran ini secara live di Facebook atau di mana saja anda sedang menonton siaran ini, yang mungkin berfikir untuk memulakan perniagaan buat pertama kali dengan menggunakan kaedah franchise mampu milik ini. Kerana sistem franchise masih sama, namun ia diberikan kepada anda ataupun franchise-franchise yang ditawarkan kepada anda akan melalui satu cost cutting measure ataupun peluang untuk anda menjimatkan kos permulaan pada awalnya. Jadi package yang ditawarkan ini ada pelbagai ataupun kemudahan yang ditawarkan ini ada pelbagai. Dari segi kewangannya kita akan bersama dengan PNS yang akan membantu memberi perincian tentang keuangan. Dari segi lokasinya, kita juga bawakan wakil daripada Kementerian Wilayah Persekutuan untuk membantu anda melihat bagaimana anda boleh memulakan perniagaan anda di ibu kota dan juga di Putrajaya. Kuala Lumpur dan Putrajaya merupakan dua lokasi di mana telah pun tersedia ada ruang dan tapak perniagaan yang lengkap khas untuk anda yang ingin memulakan perniagaan dengan menggunakan package ini. Selain daripada itu juga kita akan ada bersama dengan kami dalam panel ini untuk membawa sedikit sebanyak perbincangan berkaitan dengan franchise secara khususnya, wakil daripada pihak MFA, Malaysia Franchise Association, dan juga wakil daripada seorang pengusaha franchise sendiri yang sudah banyak kali berubah model. Pada awalnya saya difahamkan Kopi Satu bermula dengan konsep food truck dan kini berubah wajah untuk bertumpu kepada kios. Jadi mungkin juga kita boleh bertanya kepada wakil daripada Kopi Satu berkaitan dengan perubahan model yang juga sedang dihadapi oleh tuan-tuan dan puan-puan di rumah. Mungkin konsep perniagaan anda itu sendiri terpaksa berubah untuk ketika ini. Selain daripada itu juga, tujuan kami bawakan seminar ini adalah untuk memberi peluang kepada anda untuk memahami kemudahan-kemudahan yang ditawarkan oleh pihak kerajaan, dan untuk itu juga kita akan bersama dengan Ketua Setiausaha KPDN HEP yang akan bersama dengan kami, iaitu Yang Berbahagia Datuk Seri Haji Hasnul Zamzam, yang akan juga menjawab soalan-soalan daripada tuan-tuan dan puan-puan. Jadi secara umumnya, sekiranya anda mempunyai persoalan, anda boleh ujarkan kepada panel ini dan kami akan cuba menjawab semua soalan anda. Sekiranya tidak boleh ataupun kami menghadapi kesuntukan masa kerana hanya terhad kepada 2 jam kami bersama dengan anda, soalan-soalan anda akan terus dijawab secara offline ataupun setelah tamatnya tempoh siaran secara dalam talian ini. Saya akan perkenalkan tetamu-tetamu saya yang membentuk barisan panel ini, dan kita juga akan bersama dengan Yang Berbahagia Ketua Setiausaha sebentar sahaja lagi. Tetapi sebelum kita bersama dengan Ketua Setiausaha Kementerian, saya perkenalkan Encik Derek Yeo yang akan mewakili pihak Malaysia Franchise Association. Kita juga ada bersama dari PNS, wakil daripada PNS Encik Mazlan Ibrahim. Itu adalah wakil daripada Kementerian Wilayah Persekutuan sebenarnya, iaitu Tuan Haji Muhammad Mahyudin bin Yahya yang akan menjawab persoalan berkaitan dengan tapak tadi. Here's the man with the money from PNS, Encik Mazlan Ibrahim, yang akan menjawab semua persoalan berkaitan dengan keuangan dan bagaimana anda memohon untuk package rangsangan keuangan ini. Dan orang yang berpengalaman yang akan bersama dengan kami iaitu daripada Kopi Satu, Encik Ahmad Rafi bin Musa, yang akan membantu menerangkan tentang bagaimana sistem-sistem yang berbeza
dapat membantu perniagaan anda sedikit sebanyak. Kerana Kopi Satu sendiri seperti yang saya katakan tadi telah melalui pelbagai fasa perubahan dari segi model perniagaan dan ini juga penting untuk anda memahami secara lebih lanjut tentang bagaimana konsep-konsep perniagaan anda sama ada berkesan ataupun tidak pada hari ini. Jadi sila ujarkan soalan-soalan anda kepada kami. Saya akan mulakan dengan yang berbahagia Ketua Setiausaha sendiri, Datuk Seri Haji Hasnul Zamzam bin Haji Ahmad yang telah sudi untuk bersama dalam seminar ini. Ini menunjukkan komitmen daripada Kementerian tentang membantu anda memahami pakej rangsangan ini, pakej yang begitu mudah untuk anda miliki sekiranya anda berminat setelah tamatnya seminar ini. Jadi kita akan terus bersama dengan barisan tetamu kita. Tapi sebelum saya bersama dengan Ketua Setiausaha, saya rasa elok juga kita mulakan sedikit dengan Encik Derek untuk memberi perincian awal berkaitan dengan pakej ini. Apa yang dikatakan dengan pakej mampu milik yang sedang ditawarkan ini, Encik Derek? Okey, selamat petang ya, Terence dan semua yang di dalam atas salian. Sebenarnya package mampu milik ataupun micro franchising ni adalah satu jenis model perniagaan franchise yang di luar negara telah lama bertapak lah ya. Di Malaysia ni baru saja saya rasa. Tapi the main criteria for micro franchising adalah dia initial investment ataupun permulaan investment untuk setiap orang yang ingin mendapatkan franchise ni adalah mungkin dalam kategori lingkungan 100 ataupun below 100,000. Okay. So kebanyakan konsep micro franchising ataupun mampu milik ini adalah konsep turnkey ya. Turnkey maksudnya konsep itu adalah ready made daripada konsep asalnya ready made. Usahawan baru ataupun any entrepreneur yang nak ambil konsep ini boleh just bawa back ada investment, sedikit investment boleh just start that concept dengan mudah. Sebab kita nak lebih ramai orang dapat membuat micro franchising ni lebih mudah. Mungkin anak muda ataupun suri rumah pun boleh dapatkan micro franchising ini, mampu milik dengan kadar investment yang rendah dan boleh pada pengusaha jenama pula boleh dapat mengembangkan jenama tersebut dengan lebih cepat. Sebab kalau kita membuat micro franchising, kita perlukan volume ataupun perkembangan lebih pantas daripada franchising model yang sebenarnya yang lebih besar. Ya. Baik, selain daripada itu mungkin ada di luar sana yang bertanya tentang latihan. Ada di antara mereka yang mungkin tidak ada pengalaman langsung. Bagaimana pihak MFA dapat membantu mereka dari segi latihan dan tunjuk ajar? Pihak MFA ataupun Persatuan Franchise Malaysia memang menyediakan kursus asas mengenai franchising ataupun apa itu franchising ataupun bagaimana mengusahakan franchising, mengendalikan franchising. Kita ada beberapa jenis kursus, dari kursus pendedahan kepada kursus yang lebih detail dan mendalam ya. So selain daripada itu kami juga bekerjasama dengan pengusaha jenama untuk mendapatkan training ataupun latihan kepada bakal pemilik micro franchising ini. Ya, so kita juga menyediakan runding cara ataupun consultation sekiranya pengusaha jenama tersebut ingin mendapatkan konsep micro franchising ini. Sebelumnya mungkin mereka mempunyai konsep yang lebih besar, tapi bagaimana untuk mendapatkan menyediakan konsep baru ini yang lebih kecil. Kita juga mempunyai panel consultant yang boleh membantu mencerahkan bahagian ini. Okay, seterusnya let's talk a bit about the money. Encik Mazlan daripada PNS, bagaimana fungsi utama PNS dalam membantu merangka pakej-pakej yang bersesuaian dengan plan tindakan yang telah pun disarankan oleh pihak kerajaan ini. Encik Mazlan, silakan. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Datuk Seri, panel sekalian. Okay, PNS, when kita nak cakap pasal PNS, what do we do? Apa yang PNS buat? Ada dua elemen yang very significant dekat PNS lah. Satu ialah keusahawanan itu sendiri, the entrepreneurship, and also franchise. Franchise and entrepreneurship. These are the two main agenda of PNS. Bila kita cakap pasal keusahawanan ni, is covering a very wide area lah. But then for us,
we confine it, kita fokuskan kepada franchise. Usahawan franchise. Bila kita cakap mengenai usahawan franchise pula, siapakah yang kita masukkan dalam ni yang of the interest of PNS? Satu, memangnya PNS franchise lah, franchisor lah. Memang franchisor lah. Untuk memulakan perniagaan. Revenue value pun ni, franchisee pun kita punya concern juga. Dan satu lagi kita punya clientele, stakeholder kita ialah bakal-bakal franchisor. Bakal-bakal franchisor, bakal-bakal franchisee. These are businesses yang belum franchise lagi, but they are there. So kita plan to franchise them lah, bawa dia ke ni lah route yang franchise lah. So dalam this pool of potential franchisee, potential franchisor ni lah yang kita identify businesses yang boleh di-franchisekan. Dan berkait dengan persoalan perniagaan mikro apa semua ni, sememangnya of course ada businesses yang kita identify nak bawa dia jadi franchisor. Ada juga tapi dari pengalaman kita 20 tahun kita buat franchise ni, pada mula-mula dulu franchise memangnya semuanya 350, 500, 600 ribu. Jadi kita nampak agak banyak yang tak berpeluang dan ketinggalan. Yeah. Jadi kita telah memulakan this program Business in Transformation lah. Business in Transformation ni we are focused on the small businesses, makro lah dalam konteks pembincangan kita pada hari ini. So we confine even the idea is bringing these businesses in general lah from the street to the mall. Kan? Dari bermula dengan payung kemah satu dengan meja dengan dilapik, sehingga kita bangunkan we do it more presentable, lebih cantik, lebih hygienic. Pengenalan kita stainless steel punya ni, then the set up of the business itself to make it more presentable, tapi still a small business. So this under this BIT program, kita identify dulu bisnes apa yang nak dikembangkan ni. So kecil-kecil. Contohnya, I think kalau saya boleh quote di sini, MD Putu Bambu lah, Putu Bambu World, one macam tu. We get to know them. Masa tu dia a stall lah, a small stall. Now then kita bangunkan PK, kita work with him lah on having a better prototype, better setup. Okay, so this kita dah bawa dia ke sini sikit. Then what's next? Now kita buka opportunity ni untuk orang lain. Masa tu bawah 25,000. Bawah 25,000. So dah start lah. We start orang buka 8, 10, 15. Then the MD Putu Bambu sendiri dah ada 15 dan banyak lagi potential franchisor coming in. Dia ada masalah dekat backroom pula lah. Kan? Dulu dia masak mungkin sendiri-sendiri je. Sekarang dah dia kena supply to like 15, 20, 30. So kita bantu lagi. Kita lengkapkan central kitchen dia. We bought the building and rent to him. That's the progression yang dia lah. Sehingga kita dah mencapai lebih 70 outlets lah. Okay. Jadi ini adalah lebih kurang evolusi sebuah perniagaan dengan menggunakan bantuan yang ditawarkan oleh PNS, dan bantuan itu menyeluruh ya. Bukan setakat bantuan keuangan semata-mata, tapi juga perancangan dan bisnes model yang boleh diketengahkan untuk membantu perniagaan anda. Seterusnya kita akan bersama dengan Tuan punya tapak perniagaan. They say when it comes to housing, it's about location, location, location. But now business also location, location, location. Jadi kita akan bersama dengan wakil daripada Kementerian Wilayah Persekutuan, Tuan Haji Muhammad Mahyudin, yang akan memperkenalkan kawasan-kawasan di sekitar Kuala Lumpur dan juga Putrajaya yang telah ditawarkan oleh Kementerian untuk perniagaan-perniagaan yang menggunakan package ini. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang bagi Datuk Seri KSU dan panel penceramah dan juga penonton yang sedang menonton secara online. Terima kasih atas soalan tadi. Seperti yang kita sedia maklum, negara kita dilanda dengan pandemik COVID-19
Dan daripada senario tersebut kita dapati ramai di kalangan yang bekerja dan juga yang berniaga yang terjejas pendapatan mereka. Jadi mengambil kira senario yang berlaku itu, Yang Berhormat Menteri Wilayah Persekutuan telah menukilkan idea untuk membantu mereka yang terkesan dengan pandemik COVID-19 ini, yang mana kita melihat keusahawanan adalah merupakan salah satu daripada usaha yang boleh menjana ekonomi. Dan orang kata kalau nak tengok Malaysia tu, tengok Kuala Lumpur. So, kalau apa yang berlaku di Malaysia tu kita lihat di Kuala Lumpur, itulah sebenarnya yang berlaku di Malaysia secara umumnya lah. Jadi kita melihat kita mempunyai lokasi yang banyak dan pelbagai, terutamanya di tempat-tempat yang strategik di seluruh Kuala Lumpur khususnya dan juga Putrajaya. Jadi dalam program ini kita ingin menawarkanlah lokasi-lokasi yang strategik. Dan untuk makluman awal, tuan-tuan dan puan-puan, bagi Datuk Seri, kita ada sediakan satu portal di mana kepada usahawan yang berminat, termasuklah dalam bidang franchise ini, boleh pergi ke portal itu dan memohon secara online. Dan dalam portal itu kita nyatakan lokasi-lokasi yang mereka minati lah. So secara keseluruhannya kita ada sebanyak 1,000 lokasi perniagaan di Kuala Lumpur dan juga di Putrajaya. Tapi mungkin dalam petang ni mungkin saya nak fokuskan lebih kepada kios yang kita tawarkan di perhentian bas dan teksi di seluruh Kuala Lumpur. Yang maksud saya di seluruh Kuala Lumpur itu termasuk di Central Business District CBD dan juga di luar CBD. Jadi mungkin dalam pusingan yang seterusnya kita akan perincikan lokasi-lokasi tersebut. Okey, tapi mungkin menarik untuk diperincikan sekarang adalah kos sewaan untuk tapak itu, Encik Mahyudin. Berapakah kos sewaan setiap satu tapak ni? Okey, yang untuk kios di perhentian bas dan teksi itu seluruh Kuala Lumpur tu kita ada sebanyak 400 lebih lokasi. So keputusan di peringkat dasar dah ada, kita tak kenakan sebarang sewaan kerana kios itu akan dibuat sendiri oleh pengusaha, Akan dibina sendiri oleh dibina pengusaha? mengikut spesifikasi yang telah ditetapkan. Terus sebagai timbal balik, pengusaha tidak akan dikenakan sewa. Ini yang menarik ini. Berita baik yang ingin kami ketengahkan kepada anda yang sedang menonton siaran ini. Kami difahamkan ada lebih daripada 300 orang yang sedang menonton siaran ini. Jadi di mana saja anda berada, ini adalah di antara berita-berita baik yang akan kami sampaikan melalui seminar ini. Seterusnya kita akan ke Encik Ahmad Rafi Musa yang mewakili Kopi Satu. Kopi Satu merupakan perniagaan yang telah melalui pelbagai fasa dan peringkat. Dan mungkin seperti semua jenis perniagaan di luar sana, ini adalah fasa paling mencabar untuk Kopi Satu. Sebelum itu, kita mungkin ingin berkenalan sedikit dengan konsep perniagaan Kopi Satu. Encik Ahmad. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang. Okay, sedikit sebanyak tentang Kopi Satu ni. Kopi Satu dia memerlukan perniagaan pada tahun 2001 sebenarnya. So pada masa tu kita lebih kepada licensing. So licensing and then kita tawarkan model perniagaan kepada pengusahawan dan kita berikan latihan barista. So siapa yang berminat boleh kita latih. And then kita offer juga bahan mentah sekali. So orang kata all in package lah masa tu. So kita fokus kepada minuman kopi. So usahawan ataupun ahli perniagaan dia nak buka minuman, so kita offerkan minuman kopi kepada mereka lah. So kopi yang kita tawarkan ini adalah kopi berkualiti dan premium. Maksudnya kalau kat luar tu tengok macam latte, mocha, affogato and then espresso. So itu adalah kopi yang berkualiti dan menggunakan kopi Arabica yang mana ditanam di tanah tinggi lah. So yang tu kita
kita bagi model tu kepada, kalau sekarang kita buat franchise lah, kita buat dengan kita ada usaha-sama dengan PNS dan kita daftar under akta franchise lah. Okey. So Yeah. Mungkin Kopi Satu boleh berkongsi sedikit pengalaman dalam menawarkan package franchise mampu milik ini kepada orang ramai yang berminat untuk menjadi franchisee kepada Kopi Satu. okey, kita terdapat beberapa package yang kita tawarkan kepada bakal franchisee kita. So package-package ni kita tengok juga kemampuan package yang kita tawarkan. Kita tengok kemampuan franchise tu sendirilah. So ada yang memerlukan loan, ada yang bayar pakai cash, ada yang buat pinjaman daripada rakan-rakan. So kita tengok. So macam sekarang ni kita ada tawarkan yang mampu milik ni adalah dalam bentuk konsep wagon. So wagon ni dia sebenarnya kita ambil daripada konsep food truck. So food truck ni kita nak beli tu lebih kurang 100,000 lebih lah. So and then bila kita tengok balik macam orang tak mampu, so and then why not kita buat wagon. So wagon bawah 100,000. So kalau tengok harga kita tu lebih kurang dalam 95,000 lah untuk wagon all in semua sekali, termasuk dengan latihan terus boleh berniaga terus. Kalau contoh 95,000 tu lah. And then ada satu lagi kita punya package. So package yang tu dia package dia sebenarnya daripada kios. So kios ni dia agak besar sikit, bulky lah. So and then why not kita cari yang space yang kecil. So space yang kecil ni, so kita fikir balik dia space kecil ni adalah bar counter. So kita buat konsep bar counter. Package dia lebih kurang dalam 45,000 all in termasuk dengan franchise fees. Sama yang dengan wagon tu. Jadi saya rasa ini sedikit sebanyak memberi maklumat kepada para penonton siaran ini tentang bagaimana caranya untuk operasikan perniagaan menggunakan model ini. Seterusnya saya bertanya kepada Ketua Setiausaha Kementerian yang berbahagia Datuk Seri Haji Hasnul Zamzam yang sudi bersama kami tengah hari ini. Banyak soalan sebenarnya untuk Datuk Seri, tapi kita mulakan dengan hasrat di sebalik polisi ini untuk mewujudkan pakej perniagaan franchise mampu milik. Datuk Seri. Terima kasih Saudara Terence, barisan panel dan juga peserta-peserta webinar pada petang ini. Sebenarnya kementerian seperti yang diketahui adalah merupakan peneraju kepada pembangunan industri franchise di negara kita, dan kita dipandu oleh Akta Franchise tahun 1998 yang mana kita juga bekerjasama rapat dengan MFA antaranya untuk membantu meneroka ruang dan peluang pembangunan franchise. Jadi dalam tahun-tahun yang sebelum ini kita banyak menumpukan kepada model franchise berbentuk tradisional yang mana kebanyakannya juga merupakan satu bentuk kekangan disebabkan harga permulaan ataupun package-package franchise itu yang mungkin terlampau tinggi dan luar daripada kemampuan. Mungkin mampu tengok je lah, tak mampu milik. Jadi kita di kementerian berhasrat untuk menjadikan franchise ini sesuatu yang mampu dimiliki dan satu perniagaan yang mampu diceburi oleh segenap lapisan masyarakat. Tidak kiralah yang dah memang berkecimpung di dalam perniagaan ataupun yang baru bercita-cita untuk berkecimpung di dalam perniagaan. Jadi dalam semangat inklusiviti seperti mana yang disarankan oleh Yang Makhlumat Perdana Menteri, kita cuba menyusun dan mengorak langkah supaya industri franchise ini juga dapat memainkan peranan inklusiviti di mana sebanyak yang boleh masyarakat dan juga rakyat berminat dalam bidang perniagaan boleh mencuburi bidang franchise ini yang kita rasakan mempunyai satu masa depan yang amat cemerlang kerana sistem dan model franchise itu sendiri bukan satu yang dilaksanakan dengan cara yang tersusun, teratur dan juga secara profesional. Dan ia juga sebenarnya memberikan value. Perniagaan franchise ini memberikan value kepada pelanggan kerana melalui sistem franchise ini pelanggan mendapat jaminan-jaminan yang tertentu.
dari segi kualiti, mutu perkhidmatan dan juga jaminan terhadap kualiti-kualiti baik yang ada pada brand setiap franchise tersebut. Jadi kerana itulah kita dengan our partners seperti MFA dan beberapa agensi kerajaan lain sedang giat merangka cara dan kaedah untuk kita menghasilkan franchise-franchise bersifat mikro ini yang kosnya mungkin di bawah RM100,000 untuk ditawarkan kepada mereka-mereka yang berminat untuk menyertai perniagaan franchise ini, dan saya harap melalui proses ini kita akan dapat kenal pasti juga selain daripada memberikan maklumat kepada masyarakat di luar sana, khususnya partisipan pada hari ini, kita dapat juga mengenal pasti pihak-pihak yang benar-benar berminat untuk kita mengadakan perbincangan-perbincangan lanjut. Dan saya difahamkan model ataupun program yang ditawarkan oleh Kementerian Wilayah Persekutuan itu telah ada sehingga 1,000 potential participants yang akan yang berminat, dan juga bilangan tapak yang ditawarkan juga banyak. Jadi di Kuala Lumpur ni banyak peluang dan ruang seperti disebutkan tadi, di perhentian bas, di tapak-tapak food truck ataupun di tapak-tapak yang disediakan khusus oleh pihak kementerian, dan kita akan bersama dengan pihak kementerian untuk merealisasikan program franchise mikro ini supaya dapat memberikan manfaat kepada lebih ramai rakyat Malaysia di masa yang akan datang. Terima kasih, Terence. Terima kasih, Datuk Sri. Tentang berkaitan dengan program-program seumpama ini, siapakah antara pemain-pemain yang akan bersama-sama dengan kementerian dalam menjayakan program ini? Ya, selain daripada persatuan seperti MMA, kita juga akan menggunakan entiti-entiti kerajaan seperti PNS, kemudian juga pemain-pemain industri yang sudah established di luar sana yang kita fikirkan boleh memainkan peranan menjadi pemangkin kepada pembentukan franchise mikro ini, dan juga boleh menjadi pembimbing yang berkesan kepada pemain-pemain industri yang baru untuk mereka bertapak dan mengukuhkan kedudukan masing-masing. Dan kita juga akan bekerjasama dengan kementerian-kementerian. Kita ada kementerian seperti Kementerian Wilayah Persekutuan, Kementerian Pembangunan Usahawan, Kementerian Pembangunan Luar Bandar, Kementerian Belia dan Sukan, Kementerian Pendidikan Tinggi. Itu semua mempunyai fungsi-fungsi yang boleh membantu untuk mengenal pasti dan membangunkan bakal-bakal pemilik franchise di masa yang akan datang. Jadi inilah antara strategic partners kita yang kita telah kenal pasti di peringkat ini. Baik, Datuk Sri, seterusnya kita akan bertanya kembali kepada Encik Mazlan berkaitan dengan perincian package perniagaan yang mana kalau tadi Encik Mazlan terangkan menggunakan contoh Putu Bambu World, seolah-olah impian masuk ke PNS daripada zero to hero. Jadi bagaimana proses itu sebenarnya? Kalau saya memiliki gerai yang menjual mungkin nasi lemak yang sekadar menggunakan payung sahaja, bagaimana untuk saya menganjak perniagaan saya ke satu lagi tahap yang lebih tinggi dengan PNS? Adakah saya terus datang face to face? Bolehkah saya buat panggilan ataupun bolehkah saya gunakan kaedah dalam talian? Silakan. Terima kasih, Terence. So basically untuk if you have a business, kalau dah ada business kecil macam mana, I take one example, one ice cream punya husband and wife company. Dia buat di rumah sendiri. They do the ice cream at their own dapur, kat kitchen dia. So they come to us, they have this product and all this ni semua. Okay, what is next? What is next is to bring out your product. So dia kata produk dia jual kat pasar malam, boleh. So at whatever macam saya cakap tadi, at table. So what do we do? Okay, make it more presentable. Sekarang kita nak upgradekan dia, macam saya cakap tadi, from the street to the mall. Bukanlah kita nak pergi mall sangat, tapi kita nak that level of presentation lah. So we look and as other business, kita look at the design of the setup macam mana. Who are going to be your customer? Maybe pasar malam,
we go to pasar malam ini, maybe those buat apa orang kata open house, kenduri, you do kenduri and all that. So what do? We need to design the booth, the setup, the card dia tu, the setup dia, so that our target masa design the booth dia tu, it can be dia boleh lipat dan muat in kancil. Wow. Itu kita punya target design kita masa tu. Dia mesti boleh masuk kancil. So we design the booth, we do the setup and then do everything. Then they start going to pasar malam and all that lah. So then we create interest. Then dia sendiri perlukan some funding to improve ni. So kita ada bagi funding. Plus alhamdulillah after a while kita dah ada people who are interested. Kita finance orang yang interested tu untuk buka. Nama dia Aida Ice Cream lah. Dia in Penang. Saya teringin nak buka satu Aida Ice Cream lah. So come and see us. So we with Aida permission also lah, with the owner permission, dia pun akan pilih orang juga. Dia tak boleh bagi kat anybody. So dia pilih, okay, this guy I agree to bagilah. So PNS kita finance dia orang tu pula. So buka. Bila dah buka, then macam saya cakap tadi lah, hari tu masak kat dapur Datuk Seri. Sekarang tak boleh lah, dia kena hygiene, kena upgrade pergi kilang. Alhamdulillah, kita nak beli dah kilang untuk dia sewa and tapi Mara come in, Mara help out, alhamdulillah, very good. Mara finance the equipment apa semua. So dah ada set up that lah. So itulah financing untuk dia enhance and equip dia sendiri. Dan kita juga financing untuk orang-orang yang nak buka brand dia tu. Okay. So as we go along the progress, we got the numbers, dah sampai 50, 60 outlets. Then there was come to the idea of a food truck punya ni lah. So kita beli food truck and we rent to her lah, dia husband and wife. So now they have a food truck. So at the end of the day, the progression macam Terence cakap tadi, you start at whatever stage, come and see us first. We need to work out what is your route lah. What is the route? What is the plan? Dan this business first pun, the main idea is one day to get them to franchise. Ini kita dah, we work this in 2013 with KPDN HCP masa tu. KPDN KK masa tu. So this program kita work with the idea, these people, we going to franchise them out. So that's the progression lah. So never say my business is kecil je. It's a big business for a small business for us. You can come. Thank you. Jadi itulah dia, kalau tuan-tuan dan puan di luar sana mungkin sudah pun mempunyai perniagaan tapi terfikir adakah ini package yang sesuai untuk saya ataupun tidak. Saya rasa sudah terjawab soalan itu. Anda boleh datang dan berunding terlebih dahulu. Kita ada soalan berkaitan dengan franchise antarabangsa, tapi sebelum itu saya ingin bertanya kepada Tuan Haji Muhammad Mahyudin tentang syarat-syarat untuk memohon bagi tapak perniagaan tadi, sebab mungkin jawapan tu akan sedikit sebanyak mempengaruhi apa yang penonton kita Encik Fikri ni sedang bertanya. Silakan. Syarat dia tak susah lah. Yang pertamanya warga negara, itu biasa. Yang keduanya kita bagi keutamaan kepada mereka yang terkesan dengan pandemik COVID-19 tadi. Sebab perniagaan ini kita nak mereka berniaga secara sepenuh masa, ya, bukan part time lah. Dan juga selain daripada itu, kita letakkan syarat umur 18 hingga 35 tahun. Yang itu adalah sebagai keutamaan lah, sebab kita nak buka keutamaan ini kepada para belia. Walau bagaimanapun, jika ada yang berumur lebih daripada 35 tahun, kita tak halang lah, boleh mohon. Tapi keutamaan kita akan bagi kepada golongan belia. Dan untuk makluman juga, program ni kita pun bersama-sama dengan Kementerian Belia dan Sukan. Dan mereka pun masukkan maklumat ni dalam portal My Belia mereka. So golongan belia memang boleh akses terus maklumat melalui portal My Belia yang dibuka oleh Kementerian Belia dan Sukan. Dan juga adakah keutamaan diberi kepada jenama franchise tempatan?
Sudah tentulah. Walaupun ada pun kita tidak menghalang jenama-jenama franchise daripada luar negara, tapi keutamaan kita beri kepada jenama tempatan, apatah lagi macam Cik Mazlan sebut tadilah yang yang mampu milik. Dan kita percaya ramai di kalangan usahawan baru ini, mereka mungkin tidak ada pengalaman ataupun baru berjinak dalam keusahawanan ini, mereka perlukan orang kata modal yang rendah untuk memulakan perniagaan mereka. So ini adalah satu forum yang saya rasa sangat baik, kita boleh menemukan bakal usahawan ini dengan PNS lah. Jadi melihat kepada perbincangan kami sekarang, saya rasa mungkin ada di luar sana yang terpanggil untuk membuka peluang perniagaan mereka menggunakan kaedah franchise kepada orang ramai. Tapi Kopi Satu memangnya sudah ada pengalaman dalam bidang ini. Jadi ingin saya bertanya kepada Encik Ahmad, berapa bilangan franchisee terkini untuk Kopi Satu? Setakat ni kita semua sekali outlet kita ada lebih kurang 15 buah outlet. So itu termasuk corporate dan outlet franchise. So sekarang ni untuk outlet ni kita ada 5 franchise sekarang ni. So mereka ni ada yang food truck, ada yang kios, ada yang bar counter. So ini yang orang kata dah lama dengan kita lah yang sustain. So nak katakan cabaran untuk yang franchise ni, ada yang dia business tak sukses, kita bantu. And then kita relocate kepada location baru pun ada dalam bilangan franchise yang kita bantu. Memang kita punya orang kata franchisor punya obligation untuk membantu franchisee supaya franchisee ni tak orang kata boleh buat duit lah, boleh cari makan. Then ada lebihan sikit. Okay. Dan untuk mereka di luar sana yang ingin seperti Kopi Satu mewujudkan package franchise mampu milik. Mereka dah ada jenama, dah ada mungkin kedai, lokasi sendiri, tapi berhasrat untuk meluaskan perniagaan menggunakan konsep franchise dan berhasrat juga untuk menggunakan package mampu milik. Apakah nasihat Encik Ahmad setelah banyak menawarkan package seperti ini, package yang mampu milik kepada mereka di luar sana? Okay, ni kepada orang kata pada franchisor lah. So kepada franchisor, sekiranya nak berdaftar untuk franchise ni, kita kena fikirkan dari segi semua segmen golongan. So kalau kita tengok kalau macam golongan yang berada ni memang ada orang ada duit. So bagaimana yang ingin membuka franchise tapi dia kekangan dari segi kewangan. So kita kena fikirkan lah. So contohnya macam golongan B40. So kita sediakan package franchise untuk golongan B40 ni. Kita tengok juga. Okey, nombor duanya. So yang tadi kita tengok daripada segi segmen golongan lah, di mana kita nak tackle. And then nombor duanya, kita sebagai franchisor ni kita tahu kita punya keupayaan kita, kekuatan kita. So daripada situ baru kita boleh join dalam franchise punya pasaran lah. So kita tengok, kalau kita tengok kita punya objektif sama ada kita nak buat betul-betul nak buat keuntungan, memang betul, yes, kita memang buat keuntungan. Cumanya kita tengok dari segi long term partnership kita dengan franchise and franchisor. Sebab kita kena fikir partnership, kita kena fikir ini adalah partnership antara franchisee dan franchisor. So kita offer kepada franchisee, kalau benda ni long term, why not kita sediakan package yang murah dan kekuatan kita dari segi sumber bekalan bahan mentah, so kita tolak dia pada harga yang kata murah dan boleh sustain lama lah. So pada pendapat saya dua tu nak kena tengok lah. So and then last kita tengok dari segi CSR lah, CSR. So CSR tu maksudnya kita dalam pada yang sama kita buat keuntungan tu, kita mesti bantu diorang untuk
memberi pendapatan kepada mereka lah supaya kita orang kata bagi peluang. So kita tahu bila kita interview kita yang franchisor ni bila kita interview orang kita tahu yang ni betul-betul dia nak komitmen dia tinggi. So tapi dia ada kekangan. So kita try to tackle. So kita macam kita ada PNS untuk bagi tu. So kita salurkan. Tu tak semestinya orang kata ni semua nak kena apa ni. Kita nak kena betul-betul dari segi kewangan lah. So kita sediakan package mampu milik dan dia mampu untuk bayar bulan-bulan. Kata kalau dia nak buat loan, so kita source dia kepada bahagian yang menyediakan kewangan ni. Jadi kembali kepada Derek daripada MFA. Adakah pihak MFA akan membantu para pemilik perniagaan sedia ada untuk mewujudkan plan franchise sendiri? Okey, saya rasa di Malaysia ni kita dalam Persatuan Franchise Malaysia kita ada ramai members ya, keahlian dan banyak jenama telah berjaya melancarkan program franchise mereka. Tapi apa yang kita discuss hari ini ialah proses untuk bagaimana untuk mendapatkan micro franchise, iaitu sejenis franchising yang lebih kecil ataupun dan jika ia lebih kecil sudah tentu bisnes modelnya berlainan sedikit ya. So kami juga mempunyai ramai franchisor yang bertanyakan bagaimana kita nak jadikan franchise model sekarang kepada micro franchising. So kebanyakan mereka mempunyai pandangan susah nak jadikan lebih kecil, tapi saya rasa itu bergantung kepada kehendak pemilik jenama tersebut sama ada hendak menjadikan program tersebut berjaya atau tidak, dan jika hendak memang mempunyai cara-cara untuk menjadikan kejayaan untuk micro franchising. Untuk micro franchising sebenarnya kalau kita lihat untuk franchising franchisor akan menerima bayaran royalty setiap bulan. Ya. Ini adalah satu model perniagaan franchising. Tapi untuk micro franchising kita tidak boleh mengambil percentage atau peratus yang sama jika kita untuk membuat perniagaan micro franchising. Ataupun kita kena mempunyai kaedah lain untuk mendapatkan micro franchising supaya tidak membebankan orang yang menjalankan perniagaan franchising. So that's why micro franchising has to go by volume ataupun scalable untuk brand tersebut. Kalau kita buka micro franchising untuk 5 ke 10 lokasi, sudah tentu pulangan tersebut akan lambat ataupun scalability ataupun the visibility itu lambat. Ya, so kita kena franchisor tersebut kena mempunyai planning untuk jangka masa yang 3 tahun ataupun 5 tahun yang akan datang. Ya, of course MFA mempunyai kepakaran untuk membantu sesiapa yang berminat untuk menceburi dalam micro franchising ini. Datuk Sri, seterusnya adakah pihak kementerian akan mewajibkan plan micro franchising ini ke atas jenama-jenama sedia ada, mewajibkan mereka supaya mewujudkan package-package mampu milik untuk orang ramai? Di peringkat kementerian kita pada peringkat ini tidak berhasrat untuk mewajibkan semua franchisor untuk menghasilkan micro franchise lah. Kita lihat kepada kesediaan, kemampuan masing-masing. Tapi walaupun bagaimanapun kita akan mengajak mereka untuk bekerjasama lah, untuk melihat apakah peluang-peluang untuk mewujudkan model micro franchise bagi franchise masing-masing. Mungkin dalam bentuk scale yang lebih kecil, mungkin dalam bentuk selected items ataupun products, mungkin memfokuskan pada fast moving item, hot selling products dan sebagainya. Jadi ini ada pelbagai kaedah dan cara yang kita boleh bekerjasama supaya brand mereka itu boleh diperkenalkan dan diperluaskan tanpa perlu mengikut model ataupun skala yang sama. Jadi ini sebenarnya daripada satu sudut adalah juga membuka peluang kepada franchisor yang ternama ini untuk menyampaikan brand mereka ke kawasan-kawasan yang sebelum ini mungkin sukar untuk sampai kerana tidak ada pihak yang mampu untuk membeli package-package yang mahal.
Jadi dengan adanya package yang lebih kecil ni, mereka boleh memperluaskan jaringan, memperkenalkan brand dan juga mendapatkan pengguna-pengguna yang baru di kawasan-kawasan yang mungkin pada masa ketika itu mereka tak pernah terfikir bahawa brand dan jenama franchise mereka boleh sampai di situ. Jadi it's a win-win situation kepada yang hendak berkecimpung di dalam perniagaan franchise dan kepada yang sudah established di dalam perniagaan franchise. Franchise Macro ni adalah satu medium pertengahan yang boleh menghubungkan kedua-duanya. Itu pada pandangan kementerian. Datuk Seri, sudah pun ada IKS di kawasan-kawasan di luar bandar dan juga ada IKS yang tidak berjenama. Ada yang keluar produk tapi tidak ada jenama tapi dipasarkan secara setempat. Adakah Datuk Seri ingin berbincang tentang geran-geran khas yang mungkin dikeluarkan untuk membantu industri-industri kecil dan sederhana ini untuk merebut peluang menjadi sebahagian daripada dunia franchise? Ya, sama ada industri-industri kecil dan sederhana ini hendak venture into franchise industry ataupun produk-produk mereka belum lagi dikategorikan atau perniagaan mereka belum lagi dikategorikan sebagai perniagaan franchise. Ini juga kita perlu lihat bagaimana, sebab di luar sana ada banyak sebenarnya industri-industri kecil dan sederhana yang berdaya maju, yang dah establish, yang dah ada banyak follower pun. Tapi perniagaannya masih lagi perniagaan tradisional lah. Mereka menghantar barang-barang ke premis-premis perniagaan dan sebagainya. Jadi di samping memberi peluang kepada mereka yang berminat untuk menceburi bidang perniagaan franchise, kita juga perlu lihat bagaimana kita boleh membantu mereka yang tak terfikir bahawa sebenarnya perniagaan mereka boleh dibentuk menjadi perniagaan franchise. Jadi kalau kita boleh kenal pasti produk-produk ataupun perkhidmatan-perkhidmatan yang begitu, kita boleh juga berbincang dan mencari jalan membantu melalui PNS ataupun agensi-agensi kerajaan lain supaya IKS tersebut bertukar rupa bentuknya daripada perniagaan biasa kepada perniagaan franchise. Dan saya juga dapati ada juga sebenarnya model-model perniagaan di luar sana di kawasan luar bandar yang sebenarnya sudah mirip kepada franchise. Tetapi tidaklah dikategorikan sebagai franchise, tidak didaftarkan sebagai franchise. Tapi cara contoh dia menyediakan satu makanan dan dihantar ke outlet-outlet yang tertentu. Ya. Ataupun dia menyediakan satu resepi dan sebagainya, satu paste contoh dia, ataupun macam tadi aiskrim, ya, ataupun alat-alat untuk membuat roti dan sebagainya, dan dihantar ke pasar-pasar malam dan sebagainya untuk dijual oleh peniaga-peniaga pasar malam. Ini pun satu bentuk konsep franchise yang loose. Jadi kalau kita boleh kenal pasti di luar sana, contohnya perniagaan burger contohnya, ada yang di model yang ditentukan. Jadi kalau kita boleh bangunkan dan strukturkan supaya mereka juga boleh dijadikan satu perniagaan franchise di kawasan mereka sebagai permulaan contoh dia. Baik, terima kasih kepada para penonton kerana sudi untuk bertanya soalan dan telah pun kami terima beberapa soalan pada ketika ini. Soalan pertama mungkin ingin saya ujarkan kepada Derek. Bertanya kepada panel, tetapi saya rasa Derek yang paling sesuai untuk menjawab ini tentang adakah MFA akan membantu orang ramai untuk menilai franchisor-franchisor yang berbeza di luar sana. Mungkin saya berminat dengan franchisor A, B dan C. Bolehkah saya bawa pilihan-pilihan franchisor ini kepada MFA dan minta penilaian daripada MFA tentang kesesuaian dengan diri saya? MFA bertindak sebagai the middle person in helping the potential franchisor ataupun potential franchisee yang ingin mendapatkan sesuatu jenama dan juga mempunyai hubungan rapat dengan kementerian. Ya. So kita pihak MFA dan juga kementerian mempunyai data sekiranya jenama tersebut mempunyai pendaftaran yang sewajarnya lah. So kita, sebagai MFA kita juga mempunyai malam anugerah setiap tahun
di mana jika jenama tersebut menjadi pilihan ataupun menawarkan diri untuk dipilih, kita juga mempunyai evaluasi ataupun penilaian terhadap jenama tersebut. So dari situ kita boleh memberikan sedikit pencerahan ataupun background tentang jenama tersebut, sama ada mereka mempunyai keupayaan ataupun tidak, atau baik atau tidak untuk diambil. Ya, sebagai sebuah jenama franchise, yang paling penting sistem franchise tersebut. Kalau jenama tersebut hanya mempunyai jenama tapi tidak mempunyai sistem support sistem yang strong, kami rasa susah untuk mereka untuk membantu franchise tersebut untuk berkembang. Soalan seterusnya saya ingin ujarkan kepada Datuk Sri. Ini berkaitan dengan seorang yang telah bertanya, saya rasa namanya tidak ada. Tadi kita terlepas pandang soalan itu. Ini berkaitan dengan terdapat pelbagai franchisor di luar sana yang menawarkan package mampu milik. Tetapi macam mana dia nak periksa, dia nak check sama ada package-package ni benar-benar berdaftar dengan kementerian ataupun tidak. Sama ada franchisor ni benar-benar wujud ataupun tidak satu. Sama ada package-package ni betul ataupun terlalu indah khabar dari rupa. Okey. Sebenarnya kita memang ada rekod lah. Ya, franchisor yang telah berdaftar dengan kita. Jadi yang pertamanya kena semak, ya, sekiranya ada tawaran daripada pihak-pihak yang tertentu untuk kita kenal pasti sama ada franchisor itu genuine dan dari segi perniagaannya telah didaftarkan mengikut Akta Franchise 1998. Yang keduanya, apabila kita membangunkan package-package franchise mikro ini, kita akan ada maklumat-maklumat khas yang kita akan letakkan di laman web yang akan kita gunakan atau maklumkan secara edaran atau yang kita akan perkenalkan melalui webinar seperti ini. Jadi ini semua sumber-sumber bagaimana untuk kita ataupun mereka-mereka di luar sana memastikan bahawa mereka tidak terperangkap ataupun tertipulah dengan pihak-pihak yang mungkin cuba mengambil kesempatan dengan excitement yang ada di luar sana untuk menceburi bidang franchise. Nasihat saya adalah untuk yang pertama kali menceburi bidang franchise ini, sama ada franchise dia ada ataupun franchise mikro, hendaklah siasa memulakannya dengan menghubungi pihak kementerian untuk mendapatkan nasihat-nasihat awal supaya perkara-perkara yang tidak diingini dapat dielakkan. Ya. Saya ingin ke soalan Fikri tadi dari Manchester yang mempunyai pengalaman ataupun sedang melanjutkan pelajaran master dalam jurusan Innovation Management and Entrepreneurship di University of Manchester. Dua soalan daripada Fikri. Yang pertama, ingin saya bertanya kepada Derek, saya rasa. Proses untuk mengambil franchise model luar negara masuk ke Malaysia. Silakan. Okey. Saya rasa soalan ini dia bergantung kepada sama ada jenama di luar negara tersebut ingin memasuki kepada pasaran Malaysia atau tidak. Sekiranya itu menjadi soalan pertama, sama ada jika saya berminat pada satu Amerika Syarikat punya jenama, tapi mereka tidak mempunyai pelan untuk berkembang ke negara kita, Malaysia, saya rasa itu sudah menjadi jawapan yang tidak mungkin berlaku. Kalau mereka mempunyai plan untuk membangunkan jenama mereka di Malaysia, saya rasa mereka perlu mereka perlu mendaftarkan jenama tersebut dengan kementerian. Dan jika mereka menawarkan master franchisee tersebut kepada Fikri juga perlu mendaftarkan diri sebagai master franchisee dengan kementerian. Ya. Dan ini langkah-langkah awal yang mungkin Fikri perlu ambil tahu. Seterusnya soalan yang kedua, saya rasa Encik Mazlan boleh menjawab soalan ini. Bagaimanakah impak penggunaan model business franchise terhadap penilaian net worth ataupun value sesebuah syarikat? Kekuatan sesuatu perniagaan franchise tu, of course, kepada dia punya intellectual property dia lah. That's the strength lah. You know, where the value ada lock dekat situ. So bila you are valuing a franchise business,
Satu, the normal evaluation of a business you can do lah. Using DCF or whatever evaluation punya technique. But IP is the additional value to the ni lah, of which if with the IP nobody can come and kacau you lah, do the same thing ataupun try to copy you. So that's the opening of the market yang people know this is the brand, like Manhattan Fish Market. You know, that's the only one. Manhattan Fish Market lah. You come Manhattan Prawn ke apa, itu semua dengan and he can sue. Derek can sue them. So as you the valuation again come to the value of IP and also the business model, with the track record and projection and DCF, the normal valuation of the company lah. Tapi the strength of franchise business is the IP lah. That's the value for the business. We I don't have to mention, we ada company yang not in operation anymore, but we buy the IP. Yes, I know. Itu tak ada operation. Dia ada IPs, but we know this IP will generate business for us later. Right. The value tu. Thank you. So remember, copyright is not the right to copy. It's the right to be protected. Untuk jenama-jenama di luar sana yang sudah pun ada IP masing-masing, yang sedang menonton siaran ini dan ingin tahu tentang bagaimana untuk melanjutkan dan membuka perniagaan, mungkin anda sudah boleh mula bergerak ke laman-laman sesawang PNS, MFA untuk mencari bagaimana untuk mendaftar bagi program-program ini. Seterusnya untuk Kementerian Wilayah Persekutuan Tuan Haji, tapak tu dah tak dikenakan sewa. Itu dah kira besar dah tu. Tapi ada yang bertanya, apakah nilai tambah lain yang boleh diberi oleh Kementerian Wilayah Persekutuan kepada perniagaan mereka? Okey, dalam perancangan kita, saya daripada tapak yang disebutkan tadi, kita juga nak memudahkan bakal usahawan ni, di mana selain daripada tapak, mereka perlukan modal. So modal, kita dah ada perbincangan awal, macam Datuk Seri KSU sebut tadi, program ni akan melibatkan pelbagai kementerian. So saya nak sebutkan, kita dah ada perbincangan awal dengan Kementerian Pembangunan Usahawan, sebab kita tahu Kementerian Pembangunan Usahawan ada pelbagai agensi di bawah kementerian tersebut yang menawarkan pembiayaan untuk perniagaan, contohnya SME Bank, Bank Rakyat, dan Tekun dan sebagainya. So kita akan engage dengan mereka, ya, untuk memudahkan pendidikan usahawan ini mendapatkan pembiayaan, di mana program ini nanti kita akan jadikan ianya one stop center. Ya, selain daripada pembiayaan, kita juga akan sekalikan dengan latihan dan pembangunan keusahawanan. Yang ini kita akan bekerja sama dengan Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Haiwan Berguna lah. Utamanya dalam konteks ni PNS, di mana bakal usahawan ni, ya, kita perlu didik mereka untuk menggunakan template yang telah berjaya. Sebab kita tak nak orang kata reinvent the wheel, kan, buang masa kan. So ada contoh yang dah berjaya tu, kita gunakan template tu untuk memudahkan perjalanan perniagaan mereka. Jadi ini sesuatu yang penting kalau kita dapat rumuskan juga di sini. Semua barisan pilihan tetamu bertumpu kepada latihan, ya, adalah penting untuk anda yang mungkin tidak ada pengalaman dalam perniagaan, yang baru ingin berganjak kepada dunia perniagaan. Ini adalah sesuatu yang harus ditekankan, tidak kira di mana anda bermula, latihan itu penting. Seterusnya kita akan terima soalan daripada Nur Aliza Yaakob, founder RJK, Roti John Kwang, di mana Nur Aliza provide inti dan bagi training sebelum start berniaga. Sekarang ni sudah pun mempunyai stall di Kuang, Sungai Buloh, di mana perniagaan ini diuruskan secara smart partner. Okay, mungkin klarifikasi smart partner tu kita tak tahu macam mana modelnya, tetapi beliau sedang mencari food truck. Jika ada saluran yang betul untuk beliau ingin tahu bagaimana pembelian food truck dan lokasi untuk timnya berniaga. Targetnya adalah melahirkan lebih ramai usahawan muda sebagai smart partner RJK ataupun franchise.
dalam proses untuk adakan central kitchen. Jadi saya rasa mungkin banyak pihak yang boleh membantu RJK, Roti John Kuang ini. Mungkin boleh bermula dengan financing. Jadi untuk perniagaan seperti ini, kalau hendak membeli food truck, bagaimana cara permohonan untuk dana daripada PNS? Okay, food truck is one of our, we do finance food truck and all that. Of course, come and see us. That's basically the main thing. Come and see us, then we look at your model. Even we have in development, and inshallah we going to register even Putrajaya punya Roti John sekarang. Now Okay. That one. yeah. Yes. From there, then we have opened in IOI Mall and all that. So that's the ni lah. So on the food truck itself, again we can memang kita ada financing for it. They can come and see us. In fact, it's for the chassis of for the kepala truck tu sendiri, and also fabrication of whatever yang inside dia punya ni lah. So that's the ni lah. Of course, kita akan look at the viability and everything lah. Again, kita pun developmental role is there, so it's not black and white. You don't give us this, you don't get it. Ada pertimbangan dia dan juga developmental punya element in the process lah. Next, pendaftaran Datuk Sri. Kalau perniagaan yang seumpama ini, mungkin dia bermula sebagai partnership biasa ataupun self-owned business. Tapi untuk bergerak kepada franchise, apakah langkah selanjutnya Datuk Sri? Jadi langkah-langkah ini telah pun kita wujudkan di dalam garis panduan dan sebagainya. Proses-proses ini boleh kita dapatkan daripada apabila berhubung dengan pihak kementerian lah. Saya percaya banyak soalan-soalan yang akan perlu diperjelaskan tentang proses-proses yang berlaku, dan ini semuanya telah digariskan. Dan dalam konteks ini juga kementerian sedang berusaha untuk mempermudahkan sebenarnya, supaya kita nak cuba remove semua barrier-barrier yang ada, yang melambatkan, yang memerlukan proses yang panjang, yang kita fikir peraturan ataupun keperluan-keperluan itu tidak lagi relevan. Jadi ini semua kita akan sesuaikan, dan dia akan bergerak seiring dengan usaha kita membangunkan franchise mikro ini, supaya lebih memudahkan. Seperti yang kita lihat pada soalan-soalan itu, banyak perkara-perkara yang apabila kita baca soalan kita pun tahu banyak perkara-perkara yang mungkin tak dapat dipenuhi berdasarkan kepada peraturan yang ada. Jadi kita bersedia untuk mencari jalan untuk mempermudahkan, supaya yang pentingnya model franchise mikro ini dapat digerakkan dengan cepat, dan beberapa perniagaan berlandaskan konsep mikro ini boleh dimulakan dalam tempoh yang terdekat. Apakah target Datuk Sri dari pihak kementerian from zero to start the business? What's the timeline, garis masa untuk mereka ni? Kita mensasarkan supayanya sekurang-kurangnya kita ada beberapa lah yang boleh dimulakan selewat-lewatnya hujung tahun ini ataupun awal tahun depan. Kita boleh mulakan dengan franchisor yang telah sedia mempunyai model micro franchise, hanya memerlukan pihak yang berminat untuk memulakan perniagaan tersebut, dan kita akan cuba untuk accelerate proses-proses di peringkat kementerian supaya perniagaan boleh dimulakan dengan cepat yang mungkin lah. Jadi sasaran kita yang saya dah fikir dan bincang dengan pegawai-pegawai, beberapa bilangan franchise menjelang hujung tahun ini ataupun awal tahun depan. Okey, soalan seterusnya daripada Muhammad Arif, dan beliau ingin bertanya, adakah terdapat ruang tu memang dah ada, dan package untuk belia berpeluang membuka satu franchise? Kita kurang pasti franchise sendiri ke ataupun ingin menjadi franchisee kepada franchise sedia ada, dengan sokongan pinjaman keuangan 100%. Jadi basically dia tak keluar modal lah. 100% from PNS. Ada package yang macam ini?
Malangnya tak ada lagi lah. Tapi kita understand the concern of youth, anak-anak muda belia, dan juga kita ada golongan yang kita lihat lah, youth and also women lah, wanita. In fact, in general, kita punya financing sekarang for franchise businesses is up to 70% sahaja. Franchise, franchise. If you want to open Manhattan Free Market or Kopi Satu, in fact, kita dah ada pun finance ni up to 70% sahaja. Because we need a very firm commitment from the franchisee tu. Again, looking at belia ini, so inilah fortunately memang we are looking into it as September nanti we have 2 special programs. We going to have a wanita punya program by the name of Sweet and youth punya program lah, Unity. So these 2 program we will go around the country. And kita akan bagi access for those attending kita punya seminar and all that to go into online punya psychometric test lah. Online psychometric test. These candidates kita akan group them up, and wanita and belia kita akan bawa ke our training center in Janda Baik lah. So they will be introduced to entrepreneurship and also franchising. And also come the day 3 days 2 night tu, we will also bring the franchisor in lah to interview them, to get to know them, whether they are the suitable candidate or not lah. Kalau dipilih, franchisor agree to take them up as a franchisee, yang ni kita special untuk wanita dengan anak-anak muda kita, we going to finance up to 90%. InsyaAllah. And at a lower rate than our current rate. Jadi saya ingin bertanya kepada Encik Ahmad juga berkaitan dengan persoalan ini. Apakah kepentingan untuk para peniaga di luar sana keluarkan modal sendiri sebagai komitmen? Mengapa ia dikatakan penting, dan package-package macam 100% keuangan ni sebenarnya berisiko kepada badan-badan seperti PNS dan sebagainya. Jadi apakah kepentingan komitmen daripada peniaga-peniaga baru? Okey, pengalaman kami kita punya franchisee, dia keluarkan duit dia 100%. Oh. Ada franchisee dia ada yang ambil daripada PNS. So 30% duit dia sendiri. So ada juga franchisee kita dah buka, and then dia nak sambung pun ada juga. So kita orang mengenakan fees ni adalah sebagai komitmen supaya diorang franchisee ni dia struggle, dia buat betul-betul benda ni. So apabila dia buat betul-betul, so sales dia pun bila dia buat betul-betul, automatic sales dia naik lah. Sebab ada contoh macam ni, saya bagi contoh senario kita orang. So before kita run kita punya outlet sendiri, and then dia buat pinjaman, and then part tu memang dia punya duit dia sendiri. Okay. Surprisingly katakan sales kita orang kat situ satu hari 1,000, dia boleh buat sampai 2,000. Itu beza kita sendiri yang run, franchisor sendiri run dengan yang franchisee ni run. So fees tu adalah sebagai komitmen yang motivate diorang untuk struggle to get more. Jadi saya rasa ini menjawab soalan Muhammad Arif tadi. Daripada Syaril Syahdan, nak tanya apa yang dimaksudkan dengan micro, saiz perniagaan ataupun nilai modal. Saya rasa macam lebih kurang sama, mungkin yang lebih memahami tahu apakah definisi sebenar micro. Datuk Sri, dari pihak kementerian, apakah definisi micro tu? Saiz perniagaan mungkin 2-3 staff ataupun nilai? Saya fikir kedua-dua je lah. Saiz perniagaan dan juga nilai lah. Sebab dari segi nilai pun kita katakan tadi di bawah 100,000 contohnya, berbanding dengan yang lain-lain mungkin 500,000 ataupun lebih daripada itu. Jadi saiznya pun memang kecil, sebab tu kita katakan dia micro.
Dan mungkin ada lebih kecil daripada itu, 30,000 dan sebagainya. Mungkin model yang ditawarkan oleh Roti John Kuang tadi mungkin lebih rendah daripada itu. Kerana package yang difranchisekan itu hanya meliputi satu aspek yang kecil. Begitu juga dengan saiz perniagaan. Mungkin kalau biasanya dalam bentuk full flash restaurant, tapi ini mungkin dalam bentuk kios ataupun food truck atau mungkin pushcart dan sebagainya. Jadi kedua-duanya lah mikro dalam kedua-dua bentuk aspek. Dan seterusnya kepada Tuan Haji, ingin juga saya bertanya, lesen perniagaan tadi, lesen perniagaan untuk kios yang ditawarkan di Putrajaya dan juga Kuala Lumpur, adakah ia dibayar oleh franchisor atau franchisee? Siapa yang harus mendaftar untuk lesen? Okey, untuk lesen dikeluarkan oleh pihak berkuasa tempatan. Kalau di Kuala Lumpur, Dewan Menara Kuala Lumpur, di Putrajaya, Permandan Putrajaya, yang mana kedua-dua PBT itu adalah di bawah agensi di bawah Kementerian Wilayah Persekutuan. Nak jawab soalan tadi tu, kita kena tanya siapa yang jadi usahawan. So kalau yang menjalankan perniagaan itu franchisee, so franchisee lah yang kena bayar. Tapi kalau mungkin franchisor pun buka juga operasi di sana dan franchisor lah yang kena bayar lesen tersebut. Dan seterusnya soalan daripada Encik Abu Zarim, apakah hanya perniagaan F&B sahaja digalakkan untuk menjadi franchisor? Saya rasa mungkin Datuk Sri boleh cuba jawab soalan. Kita ada banyak kategori sebenarnya franchise ni. Dan tidak semestinya F&B. Walaupun memang majoriti dia F&B, tapi kalau kita lihat dalam nota saya ni, ada disenaraikan ada elektronik, ada lifestyle, ada apparels, ada pembersihan dan pencucian, perkhidmatan penyelenggaraan, barang-barang kesihatan, pendidikan, pusat pembelajaran, pakaian, fashion dan sebagainya. Banyak. Jadi tidaklah dan even konsep franchise mikro ni pun tidak dihadkan pada F&B. Terpulang kepada peluang-peluang yang difikirkan sesuai. Jadi ini menjawab soalan pertama. Soalan kedua tentang fee untuk konsultan bagi pertanyaan dan consultation untuk menjadi franchisor. Saya rasa Derek, soalan ini harus dijawab oleh pihak MFA. Adakah terdapat fee untuk konsultan bagi pertanyaan dan consultation? Okey, sekiranya consultation tu hanya untuk mendapatkan info ataupun informasi tertentu di MFA, pertanyaan itu adalah percuma. Tetapi jika consultation tu berbentuk untuk menghasilkan paperwork ataupun dokumentasi dengan strategi, mungkin dalam pasaran consultation fee ranging from mungkin dalam 80 hingga 100 lebih ribu. Ya. Okay, saya rasa itu menjawab sedikit soalan itu. Hi, I'm Candy. Next question. Can I trademark my packaging and franchise this business? So packaging, pembungkusan, adakah itu model yang sesuai untuk di-franchise? Derek, what do you think? I think the question probably got two meaning. Maybe she said, kalau packaging saya dalam business franchise saya tu perlu tak di trademark? That one is yes. Probably yes. So, but most of the it depends on bergantung kepada keperluan ataupun keperluan jenis industri yang dia ceburi. Kalau misalnya dalam fashion ataupun retail, I think packaging plays a big part in terms of branding. Kalau dalam F&B, probably packaging tu tak perlu di trademark. Is very difficult to differentiate. Ya, tapi dalam sistem trademark dalam MyIPO, we know that even smell ataupun bunyi pun boleh di trademark jika kita nak buat begitu, ya. Yeah, for apparel, there is this whole thing on Instagram, unboxing. You nampak benda tu, buka, buat video and then post. So mungkin Candy, you can think about that, how to trademark your packaging so when it's unboxed, it looks very Instagrammable. Anonymous attendee, my favorite kind. Lesen perniagaan oleh KWP untuk tempoh berapa lama kepada Kementerian Wilayah dan Wilayah Persekutuan? Silakan.
Okey, yang ini kita ikut syarat lesen oleh PBT lah. So biasanya syarat lesen ni dia tempohnya untuk setahun dan boleh perbarui lah daripada tahun ke tahun. Tapi dalam konteks franchise, saya difahamkan biasanya franchisor ni dia akan ada macam kontrak dengan franchisee. Mungkin 3 tahun atau 5 tahun begitu. Dari segi syarat masih sama setahun dan boleh diperbarui, tapi bila perniagaan tu dalam bentuk franchise tertakluk pada syarat lesen, biasanya tak ada masalah lah untuk diteruskan untuk tempoh kontrak tersebut. Dan seterusnya untuk Datuk Seri, adakah package franchise micro juga perlu berdaftar dengan kementerian? Ya, perlu. Semua perniagaan yang berkaitan dengan franchise perlu didaftarkan kerana kita ada akta yang mengawal selia perniagaan ini, dan juga untuk memastikan bahawa kualiti perniagaan franchise itu dapat terjamin melalui sistem dan kaedah yang telah ditetapkan melalui peraturan ataupun akta itu sendiri. Seterusnya, pandangan usahawan-usahawan franchise micro ini boleh survive memandangkan di bandar telah pun terdapat franchise yang mempunyai outlet yang besar dan menyediakan produk yang lebih banyak. Jadi pada pandangan mungkin MFA, adakah franchise micro boleh buat duit lah kiranya jika dibandingkan dengan yang besar? Okey, perlu dijelaskan di sini kalau sekiranya jenama seperti Mary Brown ataupun Manhattan Fish Market yang ingin membuat micro franchising, sudah tentu jenama tersebut perlu membuat pemilihan jenis produk yang akan diketengahkan dalam sistem ini. Kita tidak mungkin boleh mengenakan semua produk dalam tapak saiz yang lebih kecil, mungkin hanya 400 ataupun 500 square meter persegi. Ya, so tidak mungkin. So untuk mendapatkan sustainability in the business of micro franchising, of course kita sentiasa memberitahu franchising system is not a sure win. Walaupun you ambil franchise, tak maksudnya kita boleh berjaya. Itu bergantung kepada pengusaha tersebut untuk mengusahakan bisnes tersebut. Yeah. Baik, mungkin kita boleh lanjutkan sedikit pertanyaan ini kepada Kopi Satu. Dalam pelbagai model yang berbeza, adakah produk-produk yang ditawarkan oleh Kopi Satu berbeza mengikut kesesuaian model perniagaan? Kalau tengok model atau package yang Kopi Satu tawarkan ni, so antara package tu dia punya model bisnes tu berlainan. Sebagai contoh kios kita lebih kepada building ataupun lobby. And then konsep bar ni mungkin dekat mall ataupun bawah eskalator kecil. Ataupun ada satu lot kedai and then ada satu space kecil. Itu untuk segmen yang tu. And then food truck pula kita di kawasan PBT lah, pihak berkuasa tempatan. Yang tu mobile. And then yang lagi satu wagon pun dia punya tapak dia berbeza sikit dengan food truck. Sama ada bertempat tu agak permanent ataupun dia boleh masuk dan keluar. So kita tengok dari segi angle macam mana lah kalau kata franchisee ni datang dia nak buka kat mana, so kita akan beri khidmat nasihat kepada dia. Okay, location ini sesuai untuk apa. So in fact bila dia propose location ni, kita akan advise balik tempat ni sangat bagus. So ini dia punya package dia. So kita akan nasihatkan untuk masuk lah. So and then ada juga yang datang kat kita, dia nak buka kat tempat ni, tapi kita tengok tempat tu macam suam-suam kuku je, kita advise dia jangan buka kat sini. So kita supaya benda tu, package ni kita tengok lah, dia supaya franchisee ni dia tak backfire lah. Tapi produknya semua sama, barisan produk? Barisan produk dia sama, cuma model bisnes dia beza sikit lah, ikut location lah sebenarnya. Okey, seterusnya apakah kriteria untuk memohon pinjaman franchise micro? Berapa rate dan loan up to berapa dah jawab tadi, 70%, dan untuk package suite dan belia special yang mana yang terpilih akan menerima financing sehingga 90%. Tetapi
rate kadar pembayaran balik? Okay, rate kita punya rate at the moment is 4.75%. For wanita dengan belia nanti, after going through a training, after select, we going to give them a lower rate of 3.75. 3.75. Lower. So yang tu untuk yang terpilih saja, dan programnya bila sekali lagi mungkin kita boleh September. umumkan? September. Kita September. akan, tapi dah boleh ni lah, kalau nak information boleh contact PNS. Program untuk pengusaha wanita dan juga belia. Seterusnya, okey, daripada Encik Azrizal, berapakah anggaran model package micro franchise? Mungkin berbeza mengikut franchise rasanya. Derek, what do you think? How much should he set aside if he's interested in a micro franchise? Okay. Mungkin saya akan touch a little bit on the earlier questions that how much commitment from a franchisee themselves need to fork out the initial investment. Yeah. Kalau kita nak ambil franchise, sama ada micro franchise ataupun franchise biasa, saya rasa pemilik franchise tersebut perlu mempunyai sedikit modal sendiri supaya mereka mempunyai komitmen untuk menjalankan perniagaan tersebut untuk jangka masa yang lebih panjang. So untuk micro franchise ni, seperti yang Datuk Sri kata, kita mensasarkan dalam sekitar 100,000 or ke bawah. So that is probably tak termasuk cost operational cost yang berjalan. Yeah, this is just initial investment. Should they set aside 6 months? What do you think? Probably need to about 300. Dan seterusnya, saya rasa soalan ini mungkin boleh juga dijawab oleh Datuk Sri. Soalan nombor 3, apakah mekanisme kawalan untuk memastikan pelaburan franchisee tidak ditipu maupun dirugikan? I think the first part is the validity of the franchise. Datuk Sri, bagaimana untuk memastikan bahawa peniaga-peniaga baru ini tidak ditipu oleh model-model yang mungkin tidak berdaftar dan sebagainya? Seperti yang saya sebutkan di awalnya tadi, bahawa franchisor yang sedia ada itu telah pun berdaftar pada kita. Itu satu sumber yang boleh digunakan. Yang keduanya boleh juga disemak dengan MFA. Mereka juga ada senarai franchisor yang telah berdaftar ataupun yang berkecimpung dalam bidang perniagaan ini. Dan yang ketiganya adalah untuk membuat engagement secara rasmi lah, dengan kementerian dan juga dengan MFA, for example, ataupun dengan PNS sendiri untuk mendapatkan maklumat-maklumat yang lanjut. Jadi nasihat kita supaya don't just jump into it lah. Do some homework, do some analysis dan quickly get in touch dengan agensi-agensi seperti kementerian dan sebagainya. Adakah PNS mempunyai mekanisme kawalan tambahan kepada apa yang disebutkan Datuk Sri tadi? Of course, for every franchisor yang come to us, kita akan study jugalah, we relook again and then kita tengok adakah in actual fact is that a viable business or not. We do that lah. So if the proposal come in, say what they are forecasting, easily a sale of 150,000 every month. But when we look at the franchisors punya performance, 50, 60,000, 50, 60,000, we know that no way, franchisor pun tak boleh sampai that sale. So, memang kita totally ni. So, macam Datuk Seri cakap tu is very true lah. First thing, if you want to go, you yourself must really study the ni, whether ni. You can go see the franchisor, and if it's a good franchisor, they will let you talk to their franchisee. Derek kan? If you go to Derek kata, okay, this few of my franchisee, you go and see them lah. Tapi franchisee pun kena tapis juga. Franchisee ni pun, franchisor ini, that problem. But then he open another outlet. Ada juga. So, with pinch of salt, kita dengar and listen and we timbangkan lah. So, look at the numbers, look at the ni, and then you yourself can
boleh you know whether this is a good thing to go in or not. Is there upper limit for the loan offered by PNS? Okay, kita financing kita one package is dalam 500,000 lah, up to 500,000. Up to But 500,000. we do go to millions lah for more than 500 pada mental free market pun I think tak ada yang ni ada ni McDonald's those yang more than 500 pun we do go up there lah. Ni di luar skop hari ini, tapi sebab soalan tu ditanya, kita menjawab. Datuk Seri, adakah terdapat list ataupun senarai penuh peniaga-peniaga franchise yang kini menawarkan pelan mampu milik? Sekarang ni memang dah ada yang memang traditionally memang berkonsepkan mikro. Itu boleh dapatkan daripada pihak kementerian lah. Yang memang dah ada. Dah ready pun memang existing ni memang dia buat dia konsep macam tu. dalam range mikro. Itu sebagai permulaan. Seperti Kopi Satu. Ya, seperti Kopi Satu dan ada beberapa lagi lah. Itu boleh dapatkan daripada pihak kementerian dan juga daripada MFA. Candy is back with another question. I want to start my franchise business with food trucks. Hey, just now it was packaging, now it's food trucks. Okay. If my franchise don't have job at the moment, how do they loan from the bank? How can they get funds to support their startup? Okay, all right. So Candy's moved from packaging to now food trucks. How does she get her franchisees to come see you for an appointment? Basically, the general rule is franchisee memang tak ada job lah. I mean, they are startup lah. Yeah. So you don't. We ourselves we never ask for the track record. Of course they haven't start the business, tak start lagi pun. But we do look at the net worth. I mean, at least they have some reasonable punya ni lah asset ataupun ni. But kita tak ada collateral apa lah. Okay. And again, it boils down to the franchisor themselves. If Kopi Satu or Derek tak approve them, kita pun tak finance them. I see. Okay. That's it. So first and foremost, Candy, if you are a franchisor, you have to approve the franchisee, and then only they go in and see PNS for financing. Seterusnya saya ingin juga bertanya kepada pihak Kopi Satu berkaitan dengan pengalaman lah. Bagaimana Kopi Satu berurusan dengan mungkin franchisee yang pada asalnya memang dah lulus semua, tapi selepas tu bila dah start perniagaan ada masalah sikit sebanyak, bagaimana ia diuruskan antara franchisor dengan franchisee? Okey, kita memang ada, kita sebenarnya banyak pengalaman lah dengan apa ni, franchisee ataupun dengan apa ni, usahawan. So kita ada satu kata kita buat dia sebagai case study lah. Okey. Dia berniaga, dia buka Kopi Satu, and then dia ada di tempat location apa ni, of course dia pakai duit dia sendiri. So dia insist nak buka, and then so okay, kita bagi dia buka lah kan. So dia bagi dia buka, and then dia ambil masa 1 year jugalah. So 1 years kita pantau dia punya sales dia macam mana. So after 1 years, nak dekat 2 years macam tu, dia get back to us, and then dia ada problem, dia punya sales dia kurang. Okay, sales dia kurang, so kita ada obligation untuk bantu dia balik. Kalau dia nak take out balik dia punya kios dia semua sekali daripada apa ni, tapak tu, kita ada obligation untuk beli balik dia punya peralatan dia. And then itu cost kepada franchisor sebenarnya. So kebetulan kita pun concurrent memang kita cari tapak-tapak baru untuk kita buka sendiri, and then kita offer kepada franchisee lain. Dan kita utamakan dia, so kita bantu dia untuk relocate balik dia punya kios tu kepada tapak yang baru. And then so okay lah, sekarang ni dia dah kata
dia sekarang ni dah masuk tahun ketiga bisnes. So kita ada, so franchise punya agreement kita dengan dia tu ada 5 years. So 5 years kita kena jaga dia. So kita relocate balik, so dia punya sales dia pun okay. So ada problem-problem yang kita hadapi, yang yang part yang paling besar sekali yang ni lah. So kita berjaya bantu dia, dan sales dia pun okay. So tak ada orang kata tak ada tak ada sama menyaman, tak ada okay lah, sebab kita bantu dia balik. So okay lah sekarang kan dia punya sales. Ini komitmen daripada franchisor, dan mungkin daripada contoh ini kita boleh melihat apakah sebenarnya tanggungjawab seorang franchisor dalam membantu franchisee sekiranya ada masalah. Kita tak mahu berlanjutan sehingga ada masalah seperti ini. I think this is Candy again. So first she started packaging, now she has a food truck, and then she jumped straight away into having problems with her agreement with franchisors, with her franchisor. Who should she approach? MFA or KPDN HEP? Datuk Sri. They can approach both depending on the problems that they are facing. But surely in terms of on the business side, they can approach MFA to discuss on what are the nature of the problems within the context of business, running of the business. But in terms of the legal aspect, on the act, enforcement of the act itself, then they can come to KPDN-CP. And I think this is a basic question. Maybe it's very basic to the sense that it's not really pertaining to this seminar, but what is the difference between licensing and franchising? Derek, you want to help answer this one? I think the most obvious difference that the perbezaan yang paling ketara franchising ni dibawa termaktub dalam akta franchise Malaysia, dan licensing is just a commercial agreement di mana pemilik license tu mempunyai license untuk menggunakan jenama tersebut, dan they have more freedom to use it lah. Tapi kalau franchising, they are still binded by the rules and regulation SOP from franchisor yang mempunyai tanggungjawab terhadap franchise tersebut. Yeah. Daripada pengalaman Datuk Sri melihat kepada model ini, mengapa pihak kementerian begitu yakin terhadap konsep dan model franchise untuk dikekalkan dan juga diperkenalkan dengan package mampu milik ini? Kerana kita melihat franchise ni adalah satu perniagaan yang sistematik, dan dia mempunyai satu brand yang sudah established, kualiti yang terjamin, sistem pengurusan yang standard, yang mana ini memudahkan even untuk mereka yang baru memula ataupun menceburi bidang perniagaan. Ini sangat membantu kerana sistem perakaunan, sistem pengurusan stok, bekalan, kemudian bahan-bahan mentah yang menjamin kualiti, packaging, ni semua dah tak perlu nak fikir. Semua dah ada. Ya, cuma berbanding dengan kalau nak memulakan perniagaan baru, nak fikir produk apa, kualiti macam mana, packagingnya macam mana dan sebagainya. Dan untuk mendapatkan loan juga dia membantu. Kerana kalau kita pergi ke pihak-pihak pembiaya dan sebagainya, mereka dah nampak bahawa brand ini sudah establish, sudah ada follower yang ramai, cawangan yang banyak dan sebagainya. Dan jadi itu membantu untuk mereka meyakinkan pihak pembiaya untuk menyokong mereka dari segi keperluan keuangan. Jadi itu yang kita nampak bahawa ini satu pendekatan yang sebenarnya jika ada pihak-pihak berminat, dia already halfway there in terms of so many other things. Cuma sedikit saja lagi mereka sudah boleh memulakan perniagaan. Next question, saya rasa juga untuk kementerian. Datuk Sri, franchise sebelum ini dilihat sebagai exclusive club. Saya rasa mungkin mereka membayangkan jenama-jenama yang sedia ada, yang besar, yang mempunyai restoran ataupun premis yang besar. Adakah dengan wujudnya micro franchise, persepsi ini tidak relevan lagi? Sebenarnya kita nak memecahkan persepsi ini for the benefit of both sides. Macam saya katakan tadi, supaya brand-brand franchise yang dilihat sebagai eksklusif ini boleh go down kepada
kawasan yang lebih luas, kawasan yang mereka payah untuk sampai, disebabkan oleh persepsi eksklusiviti yang menyebabkan pihak-pihak yang berminat pun mungkin tidak berani untuk mencuba. Nah, begitu juga dengan pihak-pihak peniaga yang ingin mencuburi bidang, mereka sepatutnya sekarang lebih berani untuk mencuba dan menawarkan usaha mereka kepada pihak-pihak franchise ini. Jadi kita nak break the barrier sebenarnya dan menjadikan franchise business ni satu yang lebih diterima dan dilihat sebagai sebahagian daripada landscape perniagaan yang ada di negara kita ini, dan tidak ada strata dari segi perniagaan yang elit yang seolah-olah tidak mampu dicapai dan dimasuki oleh sebahagian rakyat, kepada satu perniagaan yang ada level playing field dan boleh dimasuki oleh dan diceburi oleh semua orang. Merakyatkan franchise. Yeah, that's the word. Kita juga melihat keyakinan yang sama pada kementerian-kementerian lain, seperti Kementerian Wilayah Persekutuan, Tuan Haji. Mengapa Kementerian Wilayah Persekutuan mempunyai keyakinan terhadap konsep franchise ini? Walaupun bukan kementerian yang bertanggungjawab menyelia konsep franchise ini, tapi nampak seolah-olah Kementerian Wilayah pun mempunyai keyakinan yang sama. Kenapa? Yang pertamanya kita lihat KPDN HP telah pun come out dengan satu produk mikro tadi. So dan melalui pengamatan kita dapati bakal usahawan ini halangan yang besar yang mereka hadapi ialah dari segi kewangan lah, financing. Jadi dengan adanya program seumpama ini, kita yakin akan banyak membantu usahawan ini untuk melaksanakan perniagaan mereka dengan berjaya. Di samping poin-poin dah disebutkan oleh Datuk Seri tadi, ianya satu perniagaan yang tersusun, teratur dan sebagainya lah. Di samping itu juga kita yakin dengan jenama-jenama tempatan dari tu yang mikro tu, sebab daripada 26 senarai yang kita terima daripada Kabinet HP tu, banyak daripada senarai itu jenama-jenama itu yang kita biasa, macam Putu Bambu World, Ida Ice Cream tadi yang PNS sebutkan tadi, dan beberapa nama lain. Dan memang di pasaran ni memang dah ada dah pun produk tu. Dan walaupun sebelum ni mungkin agak sukar consumer atau customer untuk cari brand tu, tapi dengan adanya brand ini kita boleh menyebarluaskan produk-produk ini kepada seluruh warga kota Kuala Lumpur dan Putrajaya. Soalan tadi berkaitan dengan penguatkuasa di bawah KPDN HGP. Apakah peranan penguatkuasa untuk membantu industri franchise? Datuk Seri. Sebenarnya banyak di peringkat operasi. Penguatkuasaan itu antara lainnya antara franchisor dan franchisee lah. Untuk mematuhi agreement, peraturan-peraturan, bayaran, kerana dia mutual agreement antara pihak franchisor dan juga pihak franchisee. Cumanya di pihak penguatkuasa ini sekiranya ada perkara-perkara yang berkaitan dengan akta franchise itu sendirilah, yang tidak dipatuhi ataupun yang berlaku pelanggaran syarat dan sebagainya, sama ada syarat-syarat lesen dan sebagainya yang tidak dipatuhi, yang itu saja yang kita akan ni. Tapi in principle perniagaan itu adalah di antara franchise dan franchisor lah. Saya pemilik perniagaan industri desa menjual hasil tani. Adakah ia boleh difranchisekan? Derek, what do you think? Adakah menjual hasil tani boleh difranchisekan? Saya rasa industri franchise ni boleh memfranchisekan apa jua jenis produk yang boleh dihasilkan. Cumanya kita kena tahu apa keunikan produk tersebut. Selain daripada itu, jika kita tidak hendak memfranchisekan hasil tani ini, there is a ecosystem dalam franchise industry ini. Banyak restoran memerlukan hasil tani untuk raw material mereka. Jika mereka boleh membekalkan produk mereka ke restoran franchise, itu pun satu segmen yang boleh mereka ceburi.
Yeah. Yeah, menarik. You're also getting some business advice here. Next, saya ingin bertanya kepada Kopi Satu sebab keadaan ekonomi sekarang agak mencabar dan kita baru sahaja keluar daripada era PKP dan sebagainya. Kita masih berada dalam PKP tetapi ia adalah PKP pemulihan. Bagaimana Kopi Satu merangka semula perniagaan ataupun menyesuaikan perniagaan dengan keadaan sekarang? Okey, terima kasih. Dia sebenarnya COVID ni dia memang betul-betul affected franchisor dan franchisee F&B ni lah. Ya, okey. So apabila kita study balik, so 3 bulan kita operation memang totally close. So kita expand kepada franchisee and then kita sendiri tengok angle baru bisnes. Contohnya macam kita join dengan GrabFood, and then kita join dengan Foodpanda, and then kita buat own delivery dengan few logistic partners. Contohnya macam hari ni order, hari ni hantar. So macam contoh macam kalau sana kita tengok macam Lalamove, Boget, Bungkusit. So kita dengan dorang ni memang kita close lah untuk deliver kita punya barang. So sekarang ni ada few kita juga buat business retail instead of F&B. So untuk cope cabaran lepas PKP ni lah. So ada juga kita apa yang franchisor rasa masa COVID ni, franchisee pun begitu juga. So macam mana kita, so banyak usahawan macam franchisee ni kita tahu apa kekangan orang apabila lepas habis yang PKP yang hari tu 3 bulan tu. So sama dengan apa yang kita rasa. So kita tengok apa masalah orang apabila dia nak buka outlet. So kita tackle from daripada from the roots. So kita apa masalah orang. So mungkin daripada segi modal, kebanyakan daripada segi modal pusingan lah. So apa yang kita buat adalah oleh kerana kita treat diorang as a partnership, kita bagi diorang stok. So sebab stok bila F&B ni dia perishable. So perishable dia akan cepat rosak stok tu. So kita bagi stok kat diorang. So diorang run dulu, and then diorang rolling balik. So dapat duit diorang rolling balik. Macam tu. So kita tackle part tu lah. So kita tackle apa masalah franchisee daripada apa yang dia punya roots lah. Kita tackle from the roots. And then kita pun ventures new saluran perniagaan ni lebih kepada orang kata online atau lebih kepada cloud punya market lah. So diorang macam ada kita pakai store hubs business. So ada franchisee kita masuk kat situ, and then lebih kepada cashless, GrabFood, Foodpanda, ada usahawan kita buat, and then franchisor sendiri pun ada ventures dalam retail punya market, supaya perniagaan kita ni lebih sustain lah untuk berada dalam tempoh COVID ni. Terima kasih. Seterusnya kita ada 15 lebih kurang 16 minit berbaki dalam sesi ini. Saya ingin bertanya sekali lagi kepada Kopi Satu berkaitan dengan hasrat kerajaan ini untuk meningkatkan jumlah package mampu milik. Apakah pandangan Kopi Satu berkaitan dengan hasrat kerajaan untuk merakyatkan franchise tadi? Okey, pandangan Kopi Satu, sebenarnya Kopi Satu ni yalah untuk yang licensing ni, kita ada juga package licensing. Orang kata licensing macam Terence bagi tahu tadi, licensing dia lebih kepada flexibility. Dia tak follow sangat. So kita pun ada licensing. Contohnya macam harga 7,200 dah boleh berniaga. Ada juga licensing. Tapi kita sediakan package ni, kita bagi kat dorang. So macam Kopi Satu pula, kita sediakan kita sebenarnya
dia dalam franchise ni kita fleksibel lah. Contohnya macam kita buat kios. So kios tu depend. Kalau size tu kecil, maksudnya yalah kecil lah dia punya investment. So macam contoh macam Kopi Satu punya package paling tinggi 150,000. So dia tak banyak. 150,000 tu termasuk dengan franchise fees lah. Itu food truck. So macam kios, kita tawarkan kios 124,000. Itu termasuk dengan franchise fees. Kalau tolak dengan franchise fees 101,000 lah lebih kurang. So harga dia kata mampu milik lah. So kita buat lagi, lebih bawah lagi. So pandangan saya memang baguslah untuk kerajaan menggalakkan micros ni, sebab dia cover sebenarnya golongan-golongan yang kata ada duit, willing to invest, tapi duit tu dia sikit lah. Orang kata kita ambil franchise fees dia tu, ataupun kata tadi 70-30 cukup untuk bayar tu, tapi dia struggle untuk buat bisnes ni, then income dia akan lebih. Itu pada pandangan saya okey lah. Memang bagus inisiatif kerajaan untuk lebih membanyakkan micro franchise ni. Okey, kita ada 14 minit berbaki untuk kita ringkaskan dan kita sekali lagi menyampaikan hasrat kerajaan ini kepada semua penonton yang sedang menonton siaran ini secara dalam talian. Saya ingin mulakan dengan Derek. Apakah mungkin program-program baru daripada MFA yang bakal mungkin bertemu dengan para penonton tidak lama lagi yang akan turut mengajak mereka untuk menjadi pemilik franchise baru? Okey, di pihak MFA setiap tahun kita mempunyai Franchise International Malaysia, pameran antarabangsa franchise. Tapi pada tahun ini kita sebab isu COVID, kita terpaksa tunda pameran ini, dan kita akan membuat pameran ini di atas talian ataupun virtual FIM pada bulan Oktober ini, pada 15 hari bulan Oktober ini. Dan sesiapa, I think it's just the right time kalau franchisor yang bersedia untuk mengetengahkan program micro franchise ni boleh mendaftar dengan pihak MFA untuk dipamerkan di dalam virtual FIM ini. Ya. Ini berarti pempamer tetap di bahagian MFA, tetapi pengunjung adalah dari seluruh dunia. Secara virtual, secara dalam talian, jadi peluang penjagaan anda akan meningkat. Seterusnya kepada Kementerian Wilayah Persekutuan, ingin kami bertanya bagaimana cara untuk memohon lot-lot dan tapak yang disebutkan tadi. Okey, program ni akan berterusan bukan saja untuk tahun ini. InsyaAllah program ni akan berterusan hingga tahun depan. Dan di awal tadi mungkin saya tak sebutkan macam mana nak dapatkan maklumat lebih lengkap lagi berkaitan dengan program ni. Boleh pergi ke portal yang kita bangunkan. Alamat dia ialah Usahawan WP. WP itu wilayah persekutuan ya. Usahawan .kwp.gov.my. So dalam tu portal tu disediakan maklumat yang lengkap berserta juga dengan borang penggunaan secara online. So maksudnya bakal usahawan yang berminat boleh mengisi borang secara online tu di situ, dan termasuklah mereka boleh upload dokumen-dokumen yang diperlukan. Terima kasih Tuan Haji. Encik Mazlan, apakah cara untuk mereka yang berminat sama ada menjadi franchisor ataupun menjadi franchisee mendaftar dengan PNS bagi mendapatkan dana untuk memulakan perniagaan masing-masing? Kami memang committed lah dalam membangunkan especially usahawan mikro ni, inclusivity ni. Macam saya cakap dari program Business Transformation ni is back in 2013 sampai sekarang lah, is start off with PNS dengan Kementerian Kabinet HAP sendirilah. So we are continuing that sebab satu franchisor may scale down their franchise into micro. Satu lagi from the other angle, kita nak bawa yang already micro ni, kita nak bawa to the pool of a franchisor. So those two, kalau the big guys coming down to micro, quite a challenging lah, tapi they will try and do it. Tapi yang micro ni kita cuma need to motivate them and bring them to the pool lah. Satu lagi I would like to share, lastly, our commitment, we also work with GLCs
other JLCs, and also private swasta lah, syarikat swasta. We are carving out aktiviti dia yang can be a business untuk dia punya kaki tangan. So that kaki tangan dia akan do the same job ni, cuma the more they do it, they get more ni. Wow. So we have a few in that line. So insyaallah funding wise it's not an issue lah. We are ever ready to ni lah. Thank you. Jadi itu antara package-package yang menanti anda dan juga peluang-peluang serta bagaimana sebenarnya untuk mendekatkan diri dengan PNS, Kementerian Wilayah Persekutuan dan juga MFA. Bagi pihak kementerian, Datuk Seri mungkin sekali lagi ingin kami tanyakan tentang harapan dan juga hasrat Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna untuk merakyatkan franchise melalui package mikro ini. Silakan Datuk Seri. Jadi usaha kementerian ini akan diteruskan bersama dengan strategic partners seperti yang saya sebutkan tadi. Dan kita mengharapkan supaya masyarakat franchise dia ada sekarang ini menyambut usaha kerajaan ini melalui kementerian dengan menawarkan package-package franchise mikro supaya membolehkan lebih ramai rakyat dan juga peniaga-peniaga menyertai bidang perniagaan franchise ini, dan dengan cara itu boleh kita mencapai matlamat untuk merakyatkan franchise ini dan tidak ada timbul lagi persepsi bahawa franchise ini adalah satu perniagaan elit yang hanya boleh diceburi oleh orang-orang elit dan yang boleh masuk makan pun orang-orang elit saja. Jadi tidak sepatutnya ada persepsi yang begitu, kerana ia adalah satu perniagaan yang sepatutnya boleh diceburi oleh semua pihak dan juga bersesuaian dengan lifestyle masyarakat sekarang, di mana they want it to be fast and simple and easy. Kadang-kadang makan di restoran, pergi ke kedai-kedai yang besar nampak seperti terlalu formal. Jadi dengan adanya micro franchise ini, akses kepada produk-produk franchise itu akan lebih mudah melalui food truck, mungkin di tepi-tepi jalan, di kios dan sebagainya. Jadi ini lebih membuka ruang dan peluang kepada rakyat untuk menikmati faedah-faedah daripada perniagaan franchise itu sendirilah. Dan ini juga boleh digunakan sebagai satu pendekatan untuk mencari seperti yang ditanyakan tadi, yang dia menghasilkan produk-produk pertanian. Jadi bagaimana produk dia betul boleh dibentukkan menjadi produk-produk dan dimodelkan perniagaannya itu menjadi perniagaan franchise. Itu juga dengan banyak lagi produk-produk tempatan yang ada di pelbagai kawasan yang mana kita boleh bangunkan dan modelkan supaya dia menjadi satu bentuk model franchise, dan mereka boleh bermula dengan cara franchise mikro. Jadi ini harapan kementerian, dan pada masa yang sama kita juga akan siasa mempermudahkan cara dan kaedah dan remove barriers-barriers yang ada supaya akses kepada perniagaan ini menjadi lebih cepat dan lebih mudah dan boleh mengurangkan cost of doing business kepada semua pihak yang berkaitan dengan perniagaan ini. Terima kasih, Terence. Terima kasih Datuk Seri, dan sekali lagi ingin saya ucapkan terima kasih kepada semua barisan panel yang bersama kami hari ini. Derek Yeo daripada MFA, Encik Mazlan Ibrahim dari PNS, dari Kopi 1 Encik Ahmad Rafi, dan Tuan Haji Muhammad Mahyudin mewakili Kementerian Wilayah Persekutuan. Juga kita sangat-sangat berterima kasih kepada Yang Berbahagia Datuk Seri Ketua Setiausaha KPDN HGP, Datuk Seri Haji Hasnul Zamzam bin Haji Ahmad kerana telah sudi untuk bersama-sama, dan ini menunjukkan komitmen tinggi dari pihak kementerian untuk memastikan program ini berjaya dan berjaya untuk anda, para peniaga di luar sana, mereka yang ingin memulakan perniagaan franchise yang mungkin terpanggil untuk menceburkan diri dalam sesuatu yang baru. Kami harapkan supaya ini menjadi pilihan anda dan anda terus akan berjaya dalam franchise. Sekian daripada kami untuk seminar ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan terima kasih kerana bersama kami sekali lagi. Saya Terence Das. Terima kasih, Terence. Thank you, Datuk Seri. Terima kasih, Derek. Haji, terima kasih. Mazlan, Cik Mat.
Terima kasih. Macam